Salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya, pemimpin gila kuasa. Kita semua tahu mereka-mereka ini telah pun pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Pihak istana belum lagi mengeluarkan siapa dia calon Perdana Menteri. Tetapi di pihak mereka sekarang ini sedang berebut jawatan nombor 2. Di kenyataan media ini saya baca bahawa PM belum dilantik. Persaingan jawatan nombor 2 dah bermula. Mereka-mereka yang saya lihat di dalam media ini katakan mereka ini adalah pemimpin kanan yang ada dalam Bersatu, yang mana di sini disebut yaitu Hamzah Zainuddin, Ridwan Muhammad Yusuf dan juga Azmin Ali. Inilah mereka ini semua yang berebut kekuasaan, yang tidak memikirkan kepentingan rakyat, yang rakus, yang ego menjadi pemimpin negara kita ini, dan kita lihat mereka sedang pun berebut jawatan. Padahal mereka-mereka ini adalah orang yang dilihat oleh rakyat telah pun gagal. Dan kita lihat kes hari ke hari meningkat tanpa hentinya. Dan mereka sedang berebut jawatan. Inilah pemimpin yang ada di negara kita Malaysia ini. Kita tahu kalau mereka boleh membentukkan kerajaan mereka ini. Dan betul Datuk Ismail Sabri boleh menjadi Perdana Menteri. Apakah kerajaan ini juga akan boleh bertahan? Saya takut kerajaan ini bertahan 2 bulan. Kerana kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri mengatakan sokongan PN kepada Ismail Sabri bersyarat. Inilah yang dibuat UMNO kepada kerajaan Muhyiddin dulu. Yaitu UMNO menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin bersyarat juga. Di akhirnya 15 orang UMNO menolak dan tumbang kerajaan, tetapi tidak memberi ruang kepada pihak pembangkang untuk mengambil alih kerajaan yang ada hari ini, yang mana mandat itu betul-betul harus dikembalikan kepada Pakatan Harapan. Ini adalah parti yang dah kalah. Kenapa boleh memerintah? Ini adalah satu kegilaan pemimpin yang mana kita tahu. Inilah jelas saya nak perkatakan, inilah pemimpin UMNO yang kita tahu selama ini. Kerana huru-haranya negara kita ini adalah kerana pemimpin-pemimpin rakus daripada UMNO, yang rakus daripada mereka-mereka yang ada dalam Bersatu dan bersekongkol dengan parti PAS. Begitulah juga dengan parti yang ada di Sabah dan Sarawak, yang mana terus menyokong mereka ini demi untuk kepentingan pribadi. Kita rakyat sengsara. Ini kita harus lihat bahawa mereka yang mengundi untuk pemimpin mereka ini, di kawasan mereka ini, mereka harus sedar. Kerosakan yang pemimpin yang kamu undi ini bukan memberi kebaikan kepada rakyat di seluruh Malaysia ini. Tetapi kerosakan yang mereka lakukan adalah untuk keseluruhan rakyat yang ada di Malaysia ini. Inilah yang kita alami hari ini. Saham-saham, bursa-bursa semua drop apabila tahu bahawa tidak jadi ataupun dilihat agak tidak menyelbahi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Ini yang kita lihat hari ini. Ada rakan-rakan yang telefon saya berkenaan dengan isu ini. Kalau ada berita-berita yang boleh menjurus kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, mereka nak cepat kerana mereka perlukan siapa Perdana Menteri yang baru. Kerana kita tahu bahawa kalau kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional dan hari ini nak digantikan dengan mereka yang ada di dalam, yang mana kita tahu Datuk Seri Ismail Sabri yang menjadi calon untuk menjadi Perdana Menteri, maka kita tahu, saya penuh dengan yakin bahawa kerajaan baru ini akan gagal kerana mereka yang ada di dalam Bersatu tidak akan membuat kerja dengan baik, kerana mereka sebagai manusia mesti ada rasa yang tidak puas hati kerana apa yang kamu lakukan kepada kami dulu, kami akan lakukan kembali kepada kamu. Mereka ini bukan robot. Bukan apabila seperti telefon, kita tukarkan memori dia dan mereka akan okey. Jangan bohonglah. Jangan munafik. Pasti ada rasa sakit hati kerana kamu menjatuhkan kami. Hari ini kami harus melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang mereka mahu hari ini, mereka nak dulu naikkan UMNO ini untuk menjadi Perdana Menteri. Saya takut 2 bulan kerajaan ini tumbang. Ini patut dinilai. Saya harap tuanku yang di-Pertuan Agong pertimbangkan
untuk melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui negara ini. Kerana kita tahu bahawa kerosakan ini amat dalam dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang ada dalam parti UMNO, yang ada dalam parti PAS, yang ada dalam parti Bersatu. Mereka semua ini bersekongkol untuk mendapat mandat yang mana dirasakan mereka akan kekalkan kuasa ini demi kepentingan pribadi, tetapi tidak menguntungkan kepada negara. Saya yakin tidak akan menguntungkan. Saya penuh yakin Datuk Seri Ismail Sabri kalau menjadi Perdana Menteri tidak boleh menyelesaikan masalah ini. Rakyat di bawah ini sedang risau. Rakyat betul-betul tidak mahu. Kita sekarang ni kalau umpama orang kata dah tepu. Kita dah tak ada lagi pemimpin sebenarnya. Pemimpin yang tinggal harapan untuk dia nak memimpin negara ni, itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saya mengampu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah hakikat yang kita, rakyat Malaysia ni, lihat tidak ada lagi yang boleh kita rasa dia boleh memimpin negara ini dan boleh juga berinteraksi dengan negara luar. Nak harap Presiden PAS menjadi Perdana Menteri. Inilah tinggal-tinggal pemimpin yang ada. Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri pun dah surrender. Pemimpin dalam UMNO yang ada, itulah dia, Datuk Seri Ismail Sabri. UMNO sendiri pun dah ketandusan pemimpin. Jadi, inilah yang kita akan alami, yaitu mungkin kerajaan ini boleh mereka dapat sebagai Perdana Menteri, tetapi berapa lamakah mereka bertahan? Inilah yang membimbangkan kita. Kalau mereka dirikan satu kerajaan, tetapi hanya untuk dapatkan jawatan, maka tidak ada menguntungkan kepada kita rakyat. Malah kita tahu bahawa ini akan menghabiskan duit rakyat. Mereka mengganti kerajaan baru, maka mereka mengagihkan lagi projek-projek yang ada dan mereka membuatkan lagi pinjaman-pinjaman baru demi untuk kelangsungan politik mereka. Dan saya takut kluster-kluster mahkamah tidak selesai masalah mereka di mahkamah dan keadilan tidak berlaku, yang mana kita tahu mungkin mereka akan tukar ini, tukar itu lagi. Ini adalah setiap kali kerajaan kita ini terbentuk, maka berlakulah perkara-perkara seperti ini. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana mereka tidak mereformasikan sistem pentadbiran negara kita ini, yang mana inilah yang dibuat oleh UMNO dahulu, yang terus dikekalkan sehingga hari ini belum ada lagi buat satu reformasi untuk sistem kita ini diubah supaya tidak boleh lagi orang politik ini mengganggu mereka-mereka yang ada di jabatan yang lain ini, supaya boleh mereka menjalankan kerja dengan amanah dan jujur. Jadi inilah yang kita alami hari ini, yang mana pemimpin-pemimpin ini begitu rakus dan tamak dengan kuasa, yang tidak mempedulikan nasib rakyat. Jadi kerisauan saya ini bukan saya satu orang, tetapi kerana mungkin saya yang boleh keluarkan video-video seperti ini, mungkin lebih ramai, jutaan. Sedangkan orang yang di luar negara pun risau apa yang nak berlaku dengan negara kita ini. Tetapi pemimpin kita yang begitu rakus, tidak mempedulikan nasib kita rakyat. Yang mereka fikirkan adalah, yang penting aku jadi Perdana Menteri, yang penting aku jadi menteri, aku tidak boleh buat kerja, tidak apa. Gaji aku itu yang penting. Projek-projek yang aku dapat daripada jawatan aku, itu yang penting. Boleh aku agih-agihkan kepada kroni-kroni aku, suku-suku sakat aku. Inilah yang ada dalam otak-otak mereka ini. So, saya harap selepas PRU ke-15, saya nak jika boleh PH menang, maka saya nak audit betul-betul mereka-mereka ini, dan mereka-mereka ini harus kita siasat dan jangan dilengahkan. Siapa bersalah terus human dalam penjara. Biar menjadi teladan kepada pemimpin-pemimpin akan datang. Jangan lagi ada seperti ini. Selama ini kita belum pernah lagi menghumban pemimpin-pemimpin kita ini ke dalam penjara. Sebab itu mereka sampai hari ini berani melakukan penyelewengan, rasuah apa semua dalam kerajaan. Inilah yang rakyat kata undang-undang 2 derajat. Tumpul di atas, tajam di bawah. Inilah yang ada kepada negara kita ini. So, sekian, terima kasih.